Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yung abang Cho, kakak Cho kat luar sana. Kamu tengok ni Cho pakaian hebat dengan pendek-pendek jemputan. Baik, kali ini kita lain sikit. Kita duduk dalam studio. Kita merap dalam studio je. Kita nak berlabur dalam studio je kan. Santai-santai juga, tapi respect kena ada. Pasal apa? Cho pun diri belum lama kot sebelah pendek-pendek jemputan kita ni. Okay. Apa yang kita nak sembang hari ni adalah satu tajuk yang agak best juga pada Cho untuk kamu-kamu luar sana dapat info. Kita duduk di Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Tapi bila tanya apa je Bandar Diraja, apa kita tak tahu, tak guna kan. Jadi kita kena tahu sikit sebanyak. Hari ni tajuknya ialah pemakaian istiadat raja-raja. Cerita pasal pakaian. Pakaian kan boleh pakai suka-suka. Sebelah kiri Cho ni, yang dekat dengan Cho ni, okay, Yang Mulia Raja Kamal Azhar bin Almarhum Raja Muda Ahmad Saifuddin. Kalau penonton ingat dulu, kita ada buat satu konten, episod pertama. Yang ni episod kedua lah, yang kena mengena dengan institusi diraja lah, kata salah silah ke cerita apa-apa saja kan. Ini episod kedua. Jadi kita bersama dah dengan Engku Kamal Azhar kita. Dan yang kedua di hujung belah sana, saya got baju lebih kurang kali Cho ya. Okey, Yang Mulia Raja Ahmad Akasyah bin Raja Abdul Malik. Siapa dia orangnya? Dia adalah penyolik, penyolik tengkolok dan juga pakaian istiadat. Berpangkalan di Ipoh, tapi orang Kuala, duduk di Ipoh lah kan. Dan jika ada majlis-majlis besar ni, majlis-majlis rasmi, Engku Akasyah kita lah orang yang terlibat secara langsung, yang kena mengena dengan pakaian raja-raja. Itu dia Cho nak bagi tahu sikit. Itu pengenalan tu kan. Jadi kamu kena cam muka engku-engku kita di luar kan. Baik, Assalamualaikum. Baik, pertama sekali Cho nak ucapkan terima kasih pada Engku Kamal dan Engku Akasyah kerana sudi luangkan masa sikit hari ni kita nak sembang dalam studio Kuala Kangsar TV yang tak seberapa ni kan. Banyak sebenarnya Engku orang tanya, duduk di Kuala Kangsar kena tahu sikit-sikit info tentang raja-raja ni. Nama pun Bandar Diraja ya. Tapi kalau kita nak hebahkan semua info, dah semestinya ada setengah boleh diceritakan ya. Ada setengah tak boleh diceritakan. Jadi kita pilih tajuk pemakaian hari ni. Baik Engku, dekat luar sana ada setengah masyarakat dia tahu bendera Perak kita ada 3 color ya. 3 baris, putih, kuning, hitam. Ada setengah tu dia mengatakan warna tu ada kena mengena dengan pemakaian raja-raja kita, sultan kita kata. Ada setengah langsung tak tahu. Dia kata benar ke kan. Jadi kalau mungkin tak keberatan kalau Engku boleh ceritakan di sini, benar ke bendera Perak tu ada kena mengena dengan warna pemakaian raja-raja kita? Baik. Betul lah. Kalau kami dulu masa sekolah-sekolah pun bendera Perak tu dia ajar apa maksud putih, kuning dan hitam tu. Baiklah, di sini saya teranglah ya. Okey, bendera Perak 3 warna. Putih tu melambangkan sultan, kuning tu raja muda dan hitam tu raja dihili. Mana di Perak ni ada 3 raja besar. Mungkin di negeri lain dia ada 2 kan. Selalunya sultan dan juga raja muda ataupun tengku mahkota kan. Okey, di Perak ni special, tak ada di negeri lain. Dia ada 3 raja besar ataupun 3 raja yang ada bendera. Maksudnya raja yang kalau dia berjalan, kereta dia tu ada bendera. Di istana dia pun ada bendera, ada jata dia ya. Jata sultan, katalah contoh ya, Istana Iskandaria, tempat sultan bersemayam. Jadi bila contoh bendera ni, bila sultan tak ada, dia akan letak separuh bendera. Kalau orang lalu dekat istana tu tengok rendah sikit tu ya, ataupun bendera tu tak ada langsung. Jadi maknanya sultan tak ada di istana tu. Kalau tengok bendera yang ada jata sultan tu naik, maka ada sultan di istana. Okey. Dan jata ni pula sebenarnya di Perak ni ada 2 jata saja. Jata sultan dan raja muda. Jadi raja dihili berkongsi jata dengan raja muda. Cuma
background apa jata tu, kalau kuning Raja Muda, kalau hitam Raja Dihli. Okey, jadi warna putih, kuning, hitam ini bukan sahaja pada bendera ya, tetapi juga dia akan bawa pakaian dia untuk dipakai semasa istiadat rasmi. Jadi warna selain daripada putih, kuning dan apa hitam tu pun dia ada benang emas lah. Dia bukan hitam biasa lah. Bukan kosong lah. Jadi orang lain tak boleh pakai. Cuma Sultan saja boleh pakai putih dan Raja Muda pakai apa ni kuning. Hitam Raja Dihli ni dia ada berbenang emas. Bukanlah hitam biasa. Maknanya yang lain boleh pakai hitam, tapi dia bukan hitam macam Raja Dihli tu. Jadi kamu memang betul lah orang kata pakaian tu, colournya tu sama dengan bendera. Itu bagi yang tak tahu, tak salah mungkin ada yang tu. Mungkin di bawah tu ada lagi rajanya kan. Orang Melayu ni dulu dia pandai. Daripada colour baju dia dah tahu dah ini siapa. Raja bergelar lah, dia panggil ada empat raja kecil ni ya. Raja kecil besar, raja kecil sulung, raja kecil tengah, raja kecil bongsu. Dia orang akan pakai warna ungu, purple. Ya? Purple. Jadi kalau dalam istana tengok warna purple, ini raja bergelar. Kalau untuk orang-orang besar pun dia adalah dia punya colour code dia. Contoh orang besar 4 warna hijau. Toh dia mungkin colour yang apa hijau muda. Kalau orang besar 8 warna biru. Toh dia biru muda kan. Dan orang besar 16 ada ni kan. Orang besar 16 kelabu apa? Kelabu. Jadi bila kita masuk je majlis, terus tahu. Ini orang besar 16 ni kan. Ini kan. Jadi dengan sekalilah dengan apa kalau kata majlis pertabalan ataupun ada yang nak menggunakan Tok Nara. Jadi Tok Nara ada pakaian Nara hitam. Kemudian kalau kata pawang diraja, dia akan pakai merah semua. Tengkolok merah, baju merah, seluar merah, samping pun merah. Kalau panglima perang pula, tengkolok merah, baju merah, seluar hitam. Bentara warna hitam semua kan. Kita tengok tu tahu dah ini siapa kan. Adat istiadat orang dulu-dulu ni dia dapat membezakan dari segi pakaian saja dia dah tahu dah. Itu fungsi warna tu ya. Fungsi warna. Teman nak tambah sikit. Boleh Anggu? Boleh. Pasal teman ada buat seminar kan sebelum ni apa semua. Kadang-kadang bila kita tengok dekat jemputan tu, dia akan bagi tahu kita tak boleh pakai warna putih, warna kuning dan warna ungu. Kan? Kebanyakannya orang tahu putih dengan kuning tu. Tapi bila tang ungu tu dia jam. Kenapa tak boleh? Dia orang tak tahu. Jadi macam bukan bagi tahu tadi kan. Ungu adalah warna untuk 4 raja bergelar. Kan? So bila sebut warna ungu tak boleh pakai, itulah dia warna untuk raja bergelar. Ya, betul. Macam masa dalam seminar pun banyak orang tak tahu. Kita bagi tahu lah. Betul. Sama macam cobat ni. Kita kena bagi tahu kamu. Dia cerita. Tapi kalau dia jadi salah tak Engku kalau macam hari-hari biasa di luar ni terpakai colour macam tu, dia jadi salah ke macam mana tak Engku? Tak, untuk di luar tak ada masalah. Pakailah warna kuning ke apa ke itu tak ada masalah. Ini bila dalam istiadat di istana, di dalam balai rong ataupun dalam kawasan dan di hari istiadat itu sendiri, kalau katalah dijemput, janganlah pakai colour-colour yang dah saya sebutkan tadi kan. Ini lawan Toki ni kan. Tengok pakai putih gold colour Sultan tengok ini dah lebih kan. Jadi kamu janganlah lepas tengok video ni kamu bakar pula baju kamu di rumah tu. Apa kan. Jangan pergi istana ataupun majlis pakaian macam tu. Itu pesan aku. Macam contoh raja-raja biasa yang tak bergelar. Jadi adalah kebiasaannya kan, kalau dulu-dulu memang ada raja-raja yang dijemput dalam majlis kan. Sebab apa dulu bila dalam majlis ni orang besar-besar dia akan pakai tengkolok ketam perkasam. Ketam perkasam ni dia macam apa? Yang tutup penuh. Tutup terus. Ada anak-anak raja yang lain dia akan pakai tengkolok. Okey. Jadi macam mana nak bezakan kita masuk dalam tu, ini anak raja ataupun orang yang bukan raja lah ya. Jadi kalau dulu lah, ini sekarang kita tak dapat beza dah.
Dulu nak membezakan anak raja yang biasa, yang tak ada gelar, kita tengok tengkolok dia. Tengkolok dia, pucuk rebung dia mesti tinggi. Jadi orang biasa tak boleh, kalau dulu tak boleh pakai pucuk rebung. Pucuk rebung tak boleh ada. Pucuk rebung ni tak boleh tinggi. Macam di kepala engkau tu lah. Macam ini. Yang ni. Kalau orang dulu kena sorok. Kena sorok ataupun pendek. Orang biasa. Ya. Ini cerita dalam istiadat ada majlis. Jadi kita dapat bezakan tu, kita tengok tengkolok, oh tinggi pucuk rebung kan, kadang-kadang tinggi sampai ni kan. Ini anak raja. Anak raja tu. Senang cerita. Tu tanda dia. Unik. Nampak tu baru kita tahu, bukan dia kalau panjang sikit smart. Tidak. Ada sebab itu kamu, ada sebab. So kita nak tanya, macam Cok cakap, bagi yang tak tahu orang tahu pakaian yang tu songkit semua tu ya, full set tu. Bahasa Melayu kita tu busana lah. Betul. Okay. Selalu bila sebut sultan ke raja, itulah yang rakyat nak tengok. Cantik kan, lengkap semua pakaian itu. Bila masa tuanku-tuanku ni akan pakai busana ni secara lengkap? Bila masa itu? Okey, yang pertama sekali ialah masa dia panggil tabal istiadat kan. Itu bila nak ditabalkan sultan. Banyak lagi istiadat lah. Tabal istiadat ni bila dah selesai pemilihan apa semua, sultan tu sendiri kena pakaian lengkap dia. Busana sultan ni dia lain daripada lain lah. Dulu Kesultanan Perak ni masa zaman Sultan Idris pertama, Sultan Abdul Jalil atau Sultan Abdullah, zaman tu Sultan Perak dah mula pakai pakaian macam Ottoman punya sultan. Kesultanan Ottoman ni dia pakai macam kot labu dan bertekad. Macam berjaket. Dia pakai macam songkok tu ya. Songkok pun bertekad cantik lah kan. Jadi masa itu kita dah terpengaruh dengan Ottoman. Ottoman ni dia ikut barat punya style lah kan. Jadi masa zaman Sultan Iskandar dia yang cuba memperkasakan balik busana Melayu. Jadi sultan-sultan semua start pakai balik pakaian Melayu ataupun baju Melayu lah baju Melayu dan bertengkolok. Jadi masa era itu banyak tengkolok ni yang baru direka, contoh ayam patah kepak Zendam berahi lah. Masa itu banyak direka. Ada berbagai-bagai jenis tengkolok yang disolik dia katakan disolik ni oleh pembesar-pembesar, oleh anak raja sendiri. Kadang dulu tengok ada pucuk rebung sampai 2 pun ada kan. Jadi anak raja masa itu dia pandai menyolik tengkolok. Sebab apa? Sultan sendiri yang nak angkatkan balik tengkolok ni dan pakaian Melayu ni. Jadi itu bermulalah era di mana sultan sendiri yang memakai busana Melayu dan juga tengkolok mentabatkan. Okey, dalam masa yang sama adinda kepada Sultan Iskandar ni Raja Kecil Sulong Harun Al-Rashid ni, dia memang peminat fashion. Dia memang suka bergaya. Suka fashion, suka mereka-reka apa ni. Jadi pada masa itu dia dah mula memakai baju Melayu yang warnanya lain-lain. Seluar lain, baju lain. Contoh katalah seluar hitam, baju warna kuning ke, baju putih ke. Jadi masa itu Sultan Iskandar tertarik dan benda tu jadi trend kepada anak-anak Raja Perak masa itu, zaman 30-an ni. Jadi jangan terkejut kalau kita tengok sekarang, dan masih lagi kami pun anak-anak raja masih ikut juga, bukan semua kan, tapi kami masih ikut lagi cara pemakaian anak-anak Raja Perak yang terdahulu. Dia tak kena dengan baju dia lain warna dia kan. Jadi benda tu dah jadi trend kan. Okey, jadi bila nak dipakai macam selalunya apa saja istiadat rasmi lah, istiadat pertabalan ataupun ada nak bagi pingat atau tak kisahlah hari jadi dia ke. Jadi istiadat yang besar yang selalunya melibatkan orang-orang besar, orang besar 4, 8 apa semua. Sebab apa? Bila mereka berbusana tu baru dapat membezakan. Kalau tidak, bila mereka datang sekali berkumpul satu tempat, kalau tak ada kalau mungkin majlis buka puasa atau itu biasalah. Tapi majlis yang rasmi ni macam itulah, macam pemberian pingat, pokok bangkai yang rasmi baru akan lengkapnya saya agak baik. Macam aku cakap tadi, seluar lain, baju lain,
Tu dia Angku Kasar. Kan kamu tengok. Oh, saya tengok. Bawahnya kali hitam, matanya hijau kan. Kejap lagi masa demo boleh nak. Betul. Kamu jangan marah Cor. Cor sama? Cor sama. Okey. Maknanya kalau kita nak tengok kita punya tuanku, sultan ataupun raja-raja, tu program-program ataupun majlis rasmi baru lengkap busana tu. Memang kita gemar tengok. Bila kita tengok terus macam segak kan. Dengan yalah ada segala pingat ke apa semua benda tu kita seronok time tu tengok. Baik, Engku Kasar. Mungkin kalau bila sebut pasal apa tadi sultan kita ataupun raja-raja kita pakai busana yang lengkap kan. Kalau kita rakyat biasa macam Cor rakyat biasa, Cor kahwin. Cor kahwin kadang Cor pakai busana tak apa ke Engku? Boleh. Boleh kan. Kalau macam kita tengok apa trend sekarang kan. Tak gitu pun benda ni dah lama kan. Diorang sebut apa raja sehari. So kita kena faham apa maksud raja sehari. Kan? Raja sehari itu diorang melakonkan watak raja masuk ke balai Rung Seri, berarak dan duduk di atas singgasana. Macam itulah yang pengantin. Kan? Dia berarak menuju ke pelamin, duduk. Dia melakonkan watak seorang raja tu. Kan? Jadi pakaian dia pun macam yang Cor cakap tadi lah. Songkit penuh, kan? Sarat apa semua kan. Gaya betul macam raja. Tak ada masalah untuk masa dia kahwin. Mesti lebih cantik daripada orang lain. Dia kena outstanding. Macam kita nampak raja kita tu, dia outstanding. Macam tu lah bila masa raja sehari, dia yang paling outstanding. Oh boleh. Jangan kita pula lebih dia. Okey. Itu dia seronok. Kita nak tanya lagi Engku Kamar kita ni. Contoh berlaku kemangkatan. Kita tahu makam yang berada di Kuala Kangsar ni memang tumpuan dah. Kalau berlaku kemangkatan, rakyat biasa pun akan nampak kan. Daripada bawah, daripada jauh pun boleh nampak ya. Ada setengah tu kata macam, kenapa demo pakai baju hitam? Baju hitam tu siapa? Boleh tak Engku cerita sikit? Mungkin tadi kita dah tahu kalau dari segi majlis pakaian dia macam ni ya. Mungkin dari segi berlakunya kemangkatan. Di kalangan institusi raja ni, anak-anak raja ke apa ke, macam mana pemakaian itu, etika itu? Okey, sama juga maksudnya bila ada satu majlis ya. Majlis, jadi kita guna color coding. Color coding ataupun dress code. Jadi macam tadi majlis rasmi kita tahu dah putih siapa apa semua. Jadi untuk ada kemangkatan kebiasaannya, kalau kita jauh sikit lah, kita pergi zaman Sultan Iskandar, Sultan Idris dulu ya, semua pakai hitam. Jadi nak membezakan antara orang biasa dengan anak raja ya. Jadi pada masa itu anak raja akan pakai tengkolok putih, bengkung putih. Untuk membezakan saja, bukan apa. Jadi bila orang tengok, ni anak raja. Yang orang besar ataupun orang selain daripada anak raja pakai hitam semua. Nak pakai tengkolok ke songkok ke tak kisah, tapi semua hitam. Hitam ke ni hitam. Jadi anak raja nak tengok masa itu tanda dia tengkolok putih, bengkung putih. Melalui beberapa kesultanan bila tukar kesultanan tu, dia ada sedikit perubahan. Saya tak pasti bila, tapi bila saya tengok daripada gambar-gambar lama-lama, yang pasti semasa kemangkatan Sultan Yusof ya, semasa kemangkatan Sultan Yusof sudah ada lagi macam mana tadi kita nak bezakan rakyat biasa dengan anak raja. Sekarang di kalangan anak raja ni pula, macam mana nak bezakan anak raja biasa dan nak bezakan anak sultan. Anak sultan sama ada yang sedang mangkat ataupun yang dah mangkat, sebelum tu pakai semua putih. Semua putih. Tak kisahlah sultan tu dah mangkat lama ke, tapi asalkan dia anak sultan, dia pakai putih semua. Yang selain daripada bukan anak sultan, macam tadilah anak raja pakai hitam, tengkolok putih, bengkung putih. Contoh masa Sultan Yusof mangkat, Raja Muda Idris dan Raja Perempuan Mazwin. Raja Muda Idris pakai semua putih. Sebab apa? Sebab dia anak kepada Sultan Iskandar. Tapi pada masa itu Raja Puan besarnya, Raja Puan besar Mazwin, dia pakai hitam, selendang putih, ikat pinggang putih.
Sebab apa? Walaupun dia raja bergelar, raja puan besar, tapi dia pakai pakaian anak raja biasa. Sebab dia bukan apa ni, anak sultan. Dia anak raja. Dia anak raja. Ya. Okey. Anak-anak kepada Raja Muda Idris ni, ya. Contoh Raja Izzuddin masa tu, dia pun pakai hitam, tengkolok putih, bengkung putih. Sebab masa tu ayahandanya masih raja muda, belum sultan. Ya, sama juga Raja Naratoshima masa itu dia pakai hitam, selendang putih, ikat putih. Ya. Masa kemerkatan bukanlah masa untuk kita menonjolkan. Jadi cuma nak membezakan saja rakyat biasa, anak raja, dan ada satu masa nak membezakan anak sultan. Jadi siapa yang pakai putih itu bermakna dia berbin atau berbintikan sultan yang sedang mangkat ataupun sultan yang sebelum-sebelum yang dah mangkat. Okey. Tetapi pada masa menziarah, ya, katalah sebelum sampai ni jenazah masih belum dikebumikan, masih katalah duduk di istana, ya. Jadi untuk menziarah masa jenazah, semua, tak kira anak sultan, tak kira anak raja biasa, semua pakai hitam, tengkolok putih, bengkung putih. Yang pakai putih saja ni adalah semasa di makam. Kalau kita nampak hitam tu, kita lepas ni kita dah tahu dah kan, itu adalah anak-anak raja, yang memang dah tentu kena mengena. Persoalannya dekat sini, kenapa warna hitam tu? Dia okey, dia sebenarnya warna hitam ni dah diguna pakai bukan bangsa Melayu saja, bangsa Cina, bangsa orang putih pun kalau ada apa ni hitam. Dan kebetulan zaman dulu-dulu ni, ya, kita bukan ada banyak kain warna merah, warna kuning pun tak ada. Paling banyak warna putih, warna hitam. Kan? Jadi putih ni selalunya untuk yang benda yang ceria-ceria, hitam ni yang melambangkan ke macam muram sikit lah. Tapi bukan bermakna hitam tu muram. Tapi itulah pilihan warna yang orang dulu-dulu guna. Itulah zaman dulu. Nama pun yang aku cerita tu sejarah kan. Jadi zaman dulu kita tahu lah payah macam mana kan. Baju kalau dah lama sikit putih jadi kuning-kuning sikit kan. Lepas tu hitam. Itu je colour dua. Jadi itulah puncanya terjadinya dress code macam tu kan. Nak membezakan tu satu hal lah, tapi macam koma kat tanya kat luar sana, kenapa hitam ya? Sebabnya itu, sebab zaman dulu tak banyak colour. Ceritanya. Tapi kalau yang hitam, walaupun samping hitam, hitam tu hitam penuh. Kemudian bukan hitam yang besar yang macam ni. Macam ni tak boleh. Macam dia ni berbenang emas pun tak boleh. Tak boleh. Kosong gitu. Kosong. Sebab dia tak menggalakkan macam kita nak bergaya masa bergaya. Sebab masa ke bumi ni bukan masa untuk bergaya, bersolek, nak berlawa-lawa, tak ada. Kat sini pun ada, dekat sini pun ada. Tapi sini lebih detail lah. Lebih detail. Sini banyak cerita tentang kata pasal tengkolok.